yang mempunyai masalah ni lagi rumit untuk memfailkan kes di mahkamah syariah. Tapi apa yang Uncle boleh advise, benda ni tidak ada masalah apabila kamu mempunyai peguam. Okey, biasanya peguam tu akan buat macam gini. Dia akan membuat satu permohonan di mahkamah untuk memohon pembahagian harta pusaka, di mana dalam dia punya pleading tu dia akan buat menyatakan bahawasanya bapaknya contohnya telah meninggal dunia sekian-sekian, telah meninggalkan beberapa harta yang diketahui, dan harta-harta yang lain tidak diketahui itu mempunyai simpanan maklumat terhadap mungkin kakak dia ataupun abang dia yang cuba menyorokkan fakta ataupun geran-geran tu. Dan biasanya peguam akan membuat satu permohonan permula di mahkamah syariah. Jadi dia punya berita gembira, macam mana pun orang tu sorok ataupun cuba untuk deny hak orang lain, ahli waris yang lain boleh membuat satu permohonan di mahkamah, di mana permohonan dia tu akan menyebabkan orang yang yang sorok dia punya geran-geran ni akan disafina ke mahkamah syariah untuk diberi keterangan dan menzahirkan semua dokumen harta tersebut. So maksudnya di sini tidak payah risau, kamu cuma perlu dapatkan peguam. Kalau kamu mau buat sendiri di mahkamah syariah pun boleh, tapi dia punya masalah lambatlah. Sudahlah lambat, kamu pun tidak tahu apa perlu buat. So Uncle nasihatkan, carilah peguam syar'i mana-mana yang kamu kenali. Tapi Uncle mau bagi tahu, orang yang menghadapi situasi atau insiden di mana ahli keluarganya cuba untuk melengah-lengahkan pembahagian harta pusaka atau cuba sorok dokumen, kamu boleh buat permohonan di mahkamah syariah yang terdekat. Okey, itulah dia punya tips. Salah satu ahli waris perlu membuat satu permohonan di mahkamah. Tapi kalau kamu diamkan saja, apa boleh buatlah. Contohnya yang pegang tu abang sulung, dia mau pegang tu harta, biarlah Allah saja. Kalau itu sajalah harapan kamu, maksudnya tidak ada tindakan di mahkamah, maka perkara ini tidak akan selesai. Lagipun orang yang cuba menyorokkan dokumen atau fakta ni, harta tu pun tidak boleh dijual. Sama juga, mungkin dia boleh manfaatkan lah. Tapi ingat, orang yang mengambil harta daripada manfaat harta pusaka merupakan satu cara memakan harta anak yatim, dan ini adalah haram dari segi hukum syarak. Jadi ingatlah, orang yang memakan harta anak yatim tu seumpama kita makan kita punya daging sendiri, kita punya saudara punya daging sendiri. Jadi sanggupkah kamu makan daging tu kita punya saudara sendiri tu? Jadi don't be worry, ahli waris boleh membuat aduan ataupun membuat satu permohonan di mahkamah syariah terhadap apa yang berlaku di mana ahli waris tu cuba sorok fakta. Bolehkah macam sebelum dia macam sepina itulah panggilan ke mahkamah, mungkin ada satu cara yang lebih baik untuk panggil dia untuk kaunseling dulu dengan peguam kah, macam mana? Ya, boleh. Kalau kamu menggunakan khidmat peguam, selalunya peguam sebelum sampai tahap untuk safina seseorang ataupun ahli waris yang cuba menyorok tu, biasanya peguam akan panggil dulu ahli waris tersebut untuk convince, untuk berbincang cara baik, untuk menerangkan apa yang sepatutnya dibuat oleh semua ahli waris. Jadi benda ni biasanya akan dibuat secara perbincangan. Tapi seandainya cara perbincangan juga tidak jalan, maka peguam tu akan meneruskan tindakan dengan membuat satu permohonan interlocutory bagi mensafina dokumen tersebut di mahkamah syariah. Apakah kesan jika harta pusaka ini dilengah-lengahkan untuk diurus? Okey, biasanya kesan pertama tu kesianlah bagi mereka yang berhak untuk menggunakan harta tersebutlah untuk menikmati. Yang kedua, perkara yang paling jelas apabila kamu lengah-lengahkan,
waris yang lain, dia pandai meninggal. Semakin ramai yang meninggal, semakin banyaklah lapisan yang perlu dibuat. Bayangkan saja kalau waris itu bermula dengan adik-beradik, ada satu yang meninggal tu akan mewariskan harta tersebut kepada anak beranak dia tu dan isteri. Jadi bayangkanlah ada berapa ramai yang meninggal. Kalau semakin ramai yang meninggal, bermaksud lapisan harta pembahagian itu semakin berlapis-lapis. Dan apabila kamu menggunakan hikmat peguam, pembahagian yang berlapis-lapis menyebabkan fee guaman itu menjadi semakin mahal. Jadi inilah dia punya kesan apabila kita melengahkan. Jadi lagi satu, kamu melengahkan harta, pembagian harta tersebut, harta itu tidak boleh pun dijual atau dinikmati. Sebab apa? Masih lagi namanya nama orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kan kalau generasi ini dia tidak urus, nanti generasi di depan yang urus, maka generasi di depan lah yang untung. Mau cakap untung, tidak juga untung sebab portion makin kecil. Semakin lambat kita bahagi, pembahagian ini akan menjadi semakin kecil. Dan Bayangkan semakin sebuah kek tu, makin kamu lambat bagi, pembahagian dia akan habis juga, tapi semakin slice tu menjadi kecil. Jadi asalnya pembahagian ni mungkin ada 8 slice atau 10. Oleh kerana yang 10 ni separuh sudah meninggal, akan dibahagi lagi slice tu semakin kecil. Bayangkanlah macam mana kita mau hiris kek tu senipis-nipisnya. Semakin lama, semakin susah, semakin lagi sikit. Betul. Makin lagi Sebab rugi. banyak yang perlu kita membuat. Contohnya, semakin lama kita buat, mungkin benda ni akan menjadi rumit. Di mana rumit dia tu? Contoh dokumen ni disorok oleh satu orang tu. Apabila dokumen disorok, orang yang di belakang, mungkin cucu yang urus, dia terpaksa mentakbir harta. Maksudnya dia akan return balik daripada membuat permohonan pembagian harta, terpaksa memohon untuk mentakbir bagi mendapatkan dokumen asal. Sebab dokumen yang dulu tu disorok. Oh, artinya kalau dia disorok adalah cara lain untuk dapatkan. Betul, kalaulah contoh, Bagi jabatan tanah gitu. ya kalau kita kena buat satu permohonan lain, contohnya begitu laporan polis, sedangkan jabatan tanah tahu ini geran ada sama abang kau. So itu masalah, jabatan tanah tidak akan mengeluarkan selagi mana dia tahu geran ni berada sama seseorang. Jadi contohlah benda ni dilengah-lengahkan. Sudah pasti cucu-cucu itu akan membuat satu permohonan untuk mendapatkan geran salinan asal mungkin. Dan ini akan merumitkan lagi perkara tersebut. Kenapa merumit? Sebab asalnya kita terpaksa buat pembahagian, sekarang ni return lagi balik untuk buat permohonan pentakbir untuk mendapatkan geran. Oh, mungkin nanti kita ada satu sesi lagi untuk explain pentakbir dengan pemohon nih. Perbezaan di antara Ya, pentakbir mungkin harta. sekarang kita dapat explain nih, sebab Ya. kita kesetukan masa. Mhm. Mungkin next time lah kita akan cerita pasal pentakbir dengan Pentakbir pemohon, harta. apa beza dia tu kan. Ya. So, apa lagi yang kami perlu tahu tu? Yang kamu perlu tahu adalah buatlah permohonan di Mahkamah Syariah dengan segera. Walaupun kamu mempunyai masalah di mana ada ahli waris yang cuba untuk deny hak kamu dengan menyorok atau bertapuk itu dokumen untuk dibuat permohonan. Jangan risau sebab benda ni boleh dibuat pemeriksaan dan kita boleh safina dokumen tersebut. Jadi kalau saya bercadang untuk buat semua ni lah kan, dan saya tidak mau pakai peguam, apa beza dia dengan saya mau pakai dengan saya tidak mau pakai peguam? Okey, kalau kita tidak mau pakai peguam, tidak masalah, kita boleh buat permohonan sendiri di mahkamah. Bezanya seolah-olah kamu ni cuba untuk mau buat explore satu jalan baru yang kamu tidak pernah buat. Sudah pasti dia akan lambat sampai berbanding orang yang sudah pernah buat, yang sudah pernah pergi. Ini contohnya macam peguam lah. Sebab peguam ni itulah kerja dia, dan dia tahu sudah silok belok macam mana mau urus. Berbanding kamu yang first time tidak tahu, for sure kamu akan tanya-tanya. Tapi tidak semestinya pertanyaan kamu itu kamu akan faham seperti seorang peguam. Jadi mungkin benda ni boleh selesai, tapi mengambil masa yang lama dan kamu terpaksa turun naik setiap bulan di Mahkamah Syariah.
Kalau itu yang kamu rasa kamu boleh buat, tidak apalah, kamu boleh teruskan. Oh, maksud dia kalau saya pakai penguam, tak lah saya tiap-tiap bulan mau naik pergi mahkamah? Betul, kamu cuma perlu pergi mahkamah mungkin 2 kali saja atau 3 kali. Dalam masa permohonan tu. Dalam pertama, melantik peguam, ikrar wakalah. Yang kedua adalah untuk sign affidavit depan mahkamah. Yang ketiga, waktu perbicaraan. Habis. Walaupun proceeding tu mengambil masa 5-6 kali. Manalah ada masa setiap kali mau pergi mahkamah kan? Betul, Mau kebanyakannya kerja, orang tidak masa, mau ada kerja. mau mengurus keluarga, urus anak semua. Apalah salah juga mau bayar sedikit je pun. Ya, Supaya tapi kerja selalunya saya orang selesai. tidak tahu benda ni. Itu yang dia tidak mau pakai peguam. Itu yang menyebabkan dia terpaksa pergi ke mahkamah, beratur daripada jam 9 pagi sampai pukul 1 tengah hari. Lepas itu pandai marah-marah sebab tidak kena panggil. Oh, patutlah ramai orang PM tanya kenapa dia punya permohonan semua lambat. Permohonan sudah sampai 2 tahun pun belum selesai-selesai sebab orang buat sendiri. Ya, sebab diorang buat sendiri. Kedua, proceeding mahkamah yang seterusnya itu diorang tidak dapat tarikh. Jadi itu yang menyebabkan lambat. Sebab kadang-kadang mahkamah ni juga dia, kalau kita ni tidak selalu ke mahkamah untuk bertanyakan tarikh proceeding yang akan datang, maka itulah yang menyebabkan tarikh yang akan datang tu tidak dapat. Itu yang menyebabkan bertahun-tahun. Okey, dalam masa yang singkat, kenapa kita boleh meneruskan kita punya permohonan walaupun ada orang menapuk-napuk ni? Sebab selagi mana kita waris dan kita tahu siapa yang meninggal tu, kita boleh buat permohonan di mahkamah asalkan kita berterus terang. Sebab keadilan ni, macam mana orang tu sorok pun, keadilan tetap akan terbukti di mahkamah syariah. So tidak rugilah kita meneruskan permohonan ni walaupun ada orang menapuk-napuk kan? Betul. So saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.